Pertama sekali, terima kasih kepada Tuan Mudir, Tuan Haji Ahmad Fakhruddin bin Daraman. Terima kasih juga kepada para asatizah. InsyaAllah untuk kali ini kita akan bersama-sama menjayakan majlis penutup program bagi Tamrin Jundiat bagi tahun 2021. InsyaAllah Ana serahkan kepada Tuan Mudir. Tafadhal ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi'alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah SAW adalah ikutan yang terbaik kepada sesiapa yang mengharapkan kepada Allah dan hari akhirat dan mengingati ataupun menyebut nama Allah sebanyak-banyak mungkin. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berusaha, Puan Hajah Nazila binti Yahya di KM, yang berusaha penuh kanan, yang melakukan Ustazah Rahaniyah Ghazali SUHM, yang melakukan Ustazah Nurizan binti Muhammad Nur, pengarah program Rakaat SU Badati, melakukan Ustazah Faizah binti Majudin, Ustazah Hasni binti Abdul Aziz, Ustazah Leni Kursiah binti Ismail, dan semua sekalian yang terkuasa Badati Muhammadiyah Banat, serta guru-guru yang dikasihi. Dan juga kepada pengarah program Saudari Nur Awatif binti Mazlan, pengarah program Tamrin Jundiat kita pada kali ini, dibantu oleh Siti Aisyah, Muhammad Amin, timbalan pengarah, dan seluruh ahli kuasa Tamrin Jundiat 2021 serta para peserta anak-anak yang dikasihi sekalian. Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dengan limpah kurnianya pada hari ini kita berada di majlis penutupan Tamrin Jundiat MMP 2021. Syukur Alhamdulillah. Ustaz mewakili pihak Idarah Muhammadiyah Perempuan merakamkan juta terima kasih dan syabas kepada ustiar program kita yang dibadati Muhammadiyah Banat bersama dengan anak-anak oleh terkuasa yang menyusung program Tamrin kita bermula 27 hingga hari ini. Tahniah dan syabas sekali lagi. Ustaz kira inilah sekolah yang pertama mungkinlah di PKI yang mengadakan Tamrin di atas talian. Syukur Alhamdulillah, tahniah di atas inisiatif guru-guru badati kita dan semua anak-anak ahli kuasa dan para peserta sekalian. Di samping kita berada di rumah masing-masing sebenarnya dengan PKP, kita disajikan dengan program Tamrin
Taala tidak bukan untuk melatih, memberi kemahiran kepada anak-anak semua dari segi tarbiyah Islamiah. Khususnya kita berada di zaman pandemik COVID-19 ini, alhamdulillah kita menggunakan media sosial melalui Google Meet, Telegram dan lain-lain untuk kita menyampaikan ilmu kepada anak-anak semua. Mudah-mudahan tampil kita pada hari ini ataupun 2-3 hari ini mendapat barakah insya-Allah. Anak-anak pelajar yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya kita yang terlibat dengan program Tamrin pada kali ini merupakan anak-anak yang terpilih daripada pelajar kita 2,100 orang. Anak-anak hari ini seramai lebih kurang 142. Kalau ikut semua 142 yang menyertai ataupun yang terlibat dengan program Tamrin. Ini mewakili daripada 2,000 mewakili Ustaz kira seorang pelajar tu dia perlu jaga 20 orang lah. Dengan kata lain, kita seramai 140 orang ini dapat mampu menjalankan aktiviti tarbiyah Islamiah khususnya di peringkat sekolah kita. Dan terima kasih kepada Rustia yang memberi peluang kepada Ustaz untuk memberi sedikit ucapan penutupan pada hari ini. InsyaAllah Ustaz cuba berbincang, berkongsi ilmu dengan anak-anak. Mudah-mudahan ilmu yang kita kongsi ini memberi manfaat kepada kita insyaAllah. Terlebih dahulu anak-anak sekalian, apabila kita terlibat dengan badati, kita rujuk bagaimana yang Ustaz baca ayat tadi. Sesungguhnya pada Rasulullah SAW itu adalah ikutan yang terbaik. Di mana untuk malam anak-anak sekalian, sebelum Allah SWT melatih Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, Allah SWT telah mendidik Nabi kita, mentarbiah Nabi kita supaya menjadi insan yang terbaik. Pada masa jahiliyah lagi, pada masa itu masyarakat huru-hara, tidak tahu kemanusiaan, membunuh dan sebagainya. Pada masa kecil lagi, Allah SWT mentarbiah Nabi kita SAW. Kalau kita lihat dalam buku sirah Rahib Al-Makhtum, di mana suatu ketika Nabi semasa remaja ataupun masih remajalah, dalam suatu majlis yang lagu yang berlaku di zaman jahiliyah, Nabi kita berada pada satu majlis itu juga dengan takdir Allah SWT. Nabi kita Allah SWT memejamkan mata dan menidurkan Nabi pada majlis yang berlaku pada masyarakat jahiliyah pada masa itu. Dan Rasulullah SAW ditarbiah daripada kecil lagi. Ayah meninggal, ibu meninggal, pak saudara kasih meninggal. Itulah proses tarbiah. Nabi memelihara kambing dan sebagainya. Itulah proses tarbiah yang dididik sehinggalah Nabi SAW dipilih menjadi Nabi. Mana yang pentingnya adalah uswatun hasanah, apa yang Ustaz sebutkan anak semua. Kita semua 140 orang lebih kurang ini perlu mempunyai uswatun, menjadi contoh, role model kepada rakan-rakan kita yang lain.
InsyaAllah yang serunya kalau kita lihat kepada falsafah pendidikan Yayasan Islam Kelantan. Start intro dulu. Kita sesekolahi ini mempunyai falsafah yang ini apakah yang dilahirkan, apakah yang Yayasan Islam Kelantan melalui kerjaan negeri nak lahirkan anak-anak di seluruh sekolahi. Lebih kurang sekarang ini antara 40,000. Apakah yang hasrat kerajaan melalui YI, maka YI ada falsafah pendidikan. Jadi falsafah pendidikan YI ini adalah usaha yang berterusan untuk memperkembangkan potensi individu Muslim. Jadi anak-anak di sekolah ini mempunyai bakat masing-masing. Jadi bagaimana kita nak bangunkan bakat anak-anak tersebut menjadi hamba Allah, menjadi seorang hamba Allah yang mematuhi perintah Allah dan meninggalkan segala larangan. Bukan setakat nak belajar tapi menjadi hamba Allah dan seterusnya menjadi khalifah di muka bumi. Sebab kita belajar, kita mempunyai ilmu dan kita ditanggungjawabkan untuk memakmurkan alam ini dengan apa yang kita belajar untuk melahirkan insan yang seimbang, untuk melahirkan anak-anak di sekolah seimbang dari segi rohani, akidah yang baik, akidah yang kukuh, dari segi pemikiran yang baik, dari segi emosi anak-anak, psikologi anak-anak tak langgar daripada peraturan Allah berdasarkan kepada ajaran Islam. Itulah kelebihan sekolah kita ini. Islam itu duduk di nombor 1. Mana-mana perkara-perkara yang bercanggah dengan syariah, kita insya-Allah cuba elak sama sekali. Seterusnya, apakah matlamat pendidikan Yayasan Islam Kelantan? Matlamat hala 7 pendidikan I ataupun sekolah-sekolah I ini sekarang ini ada 92 buah sekolah. Kita ada sekolah yang baru untuk maklumat anak-anak. Sekolah yang baru Muhattafiz Nurul Hidayah Tuan Tinggi baru buka tahun ini, baru mengambil pelajaran yang pertama lebih kurang 60 orang. Jadi matlamat utamanya untuk melahirkan Muslim. Jadi matlamat sekolah-sekolah kita ini termasuk MAP kita ni nak melahirkan kita semua Muslim yang betul beriman, betul-betul beriman kepada rukun iman, yakin kepada rukun Islam, mahir mempercayai rukun iman 6 perkara, rukun Islam 5, amal betul-betul. Nak melahirkan Muslim yang betul-betul beriman kepada Allah SWT. Yang kedua, untuk akhlak mulia. Matlamat kita sekolah ini nak jadikan anak-anak kita ni akhlak yang mulia. Kalau ibu bapa tengok kita qurratan ayun, sejuk mata memandang. Bukan kata akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk ni maknanya tidak hormati ibu bapa, tidak menutup aurat, bergaul bebas. Kita boleh tengok di kampung-kampung kita, anak rakan-rakan kita yang tidak belajar di sekolah agama, bagaimana sikap mereka. Jadi kita di Ahmadi Perempuan khususnya nak jadikan anak-anak semua akhlak yang mulia. Yang ketiga, Ustaz mahu anak-anak semua catat kita nak belajar ni jadi Muslim beriman, berakhlak. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, berilmu pengetahuan. Jadi berilmu. Jadi anak-anak semua datang ke sekolah untuk mencari ilmu. Sama ada ilmu berbentuk ukhrawi ataupun duniawi. Tapi oleh kerana sekarang ini COVID-19, semua sekolah ditutup dan pihak Yayasan Islam Kelantan sama dengan KPN lah, Kementerian Pendidikan, kita melaksanakan program ilmu atau PDPR di rumah masing-masing.
Tinggal lagi ni sejauh mana anak-anak ambil peluang. Bagaimana anak-anak Ustaz Arab semua yang telah dikursus tamri hari ini dapat ikut semua PDPR yang dilaksanakan di peringkat kelas masing-masing. Itulah menunjukkan bahawa amanah tadi, amanah kepada ilmu. Kalau kita betul-betul amanah kepada ilmu, insya-Allah kita rasa pentingnya ilmu. Kita rasa nak belajar. Betapa susahnya guru-guru merancangkan proses PDPR. Cuma ada respon daripada guru-guru. Ada juga rakan-rakan kita yang lain yang berada di rumah yang tidak ikut kelas. Ada juga rakan-rakan kita di rumah yang tidak ikut kelas. Sama ada mereka itu tidur. Itu tak mahu lah ni. Saya nak 140 orang ni, inilah power. Cream the cream. Pemimpin di Mahat Muhammadiyah Perempuan. Kita nak 140 orang ni lah. Orang yang betul-betul komitmen dengan semua apa yang ada di sekolah. InsyaAllah. Dah. Jadi, di sekolah tu kita ambil peluang untuk ilmu. Ilmu ni anak sekalian. Ilmu ni bukan setakat di kelas saja. Ilmu kadang-kadang orang silap faham. Ibu bapa kita pun silap faham. Jangan ilmu ni hanya pukul 8 pagi hingga pukul 2 ataupun 2.30. Itulah ilmu. Ilmu berbagai bidang. Bukan setakat dalam kelas saja. Ilmu dari segi macam kita buat tarbiyah. Tarbiyah ni salah satu daripada ilmu untuk melahirkan anak supaya jati diri. Supaya anak-anak ada kekuatan dari segi rohani. Ini salah satu proses pendidikan. Program macam ini salah satu daripada program pendidikan. Kita tak asyik jadi lahirkan anak yang robot. CG tinggi 9A, 10, 12A kan. 12A, SPM, SMU, Mumtaz 10 contohnya. Tapi kaku, tidak boleh bercakap depan masyarakat, tidak boleh bergaul, tidak pandai berkawan. Inilah tak asyik dah. Jadi ilmu ni luas. Ilmu dalam kelas secara formal dan ilmu di luar kelas untuk membina anak-anak semua. Dan sapi itu juga anak-anak semua perlu nak lahirkan juga yang beramal soleh. Orang yang ataupun anak-anak yang suka melakukan perkara-perkara yang baik. Kita pun pernah baca kan, suratul asri kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa tak? Kita belajar nahwu, tu wa qasam. Allah bersumpah kan, wal asri, demi masa. Kalau anak-anak belajar nahwu, ingat waw depan tu bukan makna dan. Waw situ wa qasam makna demi. Wal wasyamsi, banyak waw dah. Jadi wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ni semua rugi belaka. Illal ladzina amanu, malaikat. Pertama, orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, pada malaikat, pada hari kiamat, qada dan qada. Wa amilus solihat. Yang keduanya, orang yang buat benda baik. Benda baik itu benda yang tidak bercanggah dengan syarak. Tidak bercanggah dan niat ikhlas dan tidak bercanggah dengan syarak. Itu dipanggil benda-benda yang baik. Dan apabila anak-anak ada tadi, ciri-ciri tadi, beriman, berakhlak mulia, ilmu pengetahuan, amal soleh, dan anak-anak layak untuk membangun keluarga. Dengan ada ilmu, kita membangun keluarga kita. Kita boleh mentarbiah adik-adik kita. Contoh, menghidupkan syiar Islam di rumah kita. Lepas keluarga, kita bentuk masyarakat. Masyarakat. Kita tengoklah masyarakat sekarang ini, macam mana kita masyarakat, anak-anak sekarang ini berdepan dengan berbagai-bagai isu-isu
yang lebih fleksibel, lebih kompleks. Isu sekarang ini lebih ruci lagi. Kalau anak-anak ikut data-data daripada Jabatan Pendaftaran Negara, berapa ramai berlaku anak-anak di luar nikah seluruh negara, beratus-ratus ribu, Masya Allah. Ini yang berlaku. Ini yang perlu kita baiki dari masa ke semasa. Apabila bentuk keluarga, anak-anak semua boleh bentuk keluarga, keluarga sakinah, bentuk masyarakat yang madani, yang masyarakat yang mematuhi perintah Allah, seterusnya bentuk negara dan ummah. Itulah dari segi matlamat pendidikan Islam, hiasan Islam. Kita masih ada setengah lagi. Yang seterusnya saya kongsi dengan anak semua sedikit peringatan daripada Rasulullah SAW. Rasulullah ada menyebut, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'at, an umurihi fima afnah, wa an jasadihi fima ablah, wa an ilmihi madza amila, wa an malihi min aina tasabahu, wa fima anfaqahu kama qala Rasulullah SAW. Oleh kerana masa ni sejak, jadi macam Ustaz Indonesia juga ni, kalau biasa-biasa penutup ni hanya 10 minit, 15 minit kan, tak apalah kita habiskan masa tertetapkan oleh Pihak Rustia. Jadi mafhum pesanan daripada Nabi kita SAW, mana kita ni Nabi sebut la tazulu qadama yaumal qiyamah, tidak bergerak kaki seorang hamba kita tidak akan di akhirat nanti, kita tidak akan bergerak pada hari kiamat, hatta sehingga ditanya tentang 4. Nampak apa kan? 4 lah. Okey. Al-awwal an umurihi fima afna. Pertama, Ustaz, anak-anak catat. Yang pertama, umur. Allah Ta'ala akan tanya umur. Kemanakah umur kita dihabiskan? Yang kedua, an jasadihi. Tubuh badan kita ni, fima ablahu, kemanakah kita gunakan tubuh badan kita ini? Salisan, wa an ilmihi maza amila. Yang ketiga tentang ilmu kita ni, apa yang kita buat dengan ilmu kita? Yang keempat, wa an malihi, ini masa depan kita lah. An malihi min aina kasabahu wa fima anfaqhu. Yang keempatnya daripada harta kita. Harta kita itu dari mana kita dapat dan ke manakah kita belanjakan. 4 perkara. Jadi itulah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala, dan terima kasih kepada ayah mak kita dah. Terima kasih kepada orang tua kita memilih Al-Muhammadi lil banat untuk tempat kita belajar di peringkat sekolah menengah. Terima kasih banyak. Balik ni kena balik di rumah cakap dengan ayah dengan mak. Syukur alhamdulillah ayah. Jumpa dengan ayah dengan mak pas ni. Takut ada ayah mak dengar juga ni. Ada ke ayah mak dengar tak? Terima kasih kepada ayah, kepada mak kerana memilih
Ma'had Muhammadi tempat kita belajar. Jadi kita gunakan ilmu kita 5 tahun, bagi anak yang sampai SPM 5 tahun, bagi anak-anak yang ambil STAM dia 6 tahun, diberi pendidikan oleh guru-guru kita yang sentiasa komitmen kepada tugas masing-masing. Guru yang mendidik kita tak kira penat dan lelah untuk melahirkan tak adalah insan yang sempurna, kemejadian manusia untuk jadi insan yang sempurna di dunia dan akhirat. Kita gunakan umur kita itu untuk mencari kerana Allah. Selepas pada ni, selepas pada ini anak-anak tamat STAM, tamat SPM, sambung peringkat seterusnya, peringkat universiti, peringkat IPG dan sebagainya, sama ada dalam atau luar negara. Tak, anak-anak belajar sungguh-sungguh. Ada belajar sungguh-sungguh, habis peringkat sarjana muda. Tak, ada peluang sambung lagi peringkat sarjana master. Bagi mereka yang ada peluang sambung lagi peringkat PhD. Kita gunakan ilmu yang ada pada kita itu untuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Berbagai-bagai bidang ilmu. Ilmu ni luas. Kita mengajar komputer kepada orang ikut ilmu. Kita mengajar cara memanah ilmu Islam juga. Dan kita mengajar di masjid di Balasah, mengajar secara online. Dan atas kali ilmu itu berbagai-bagai. Kita gunakan umur kita untuk mencari mardatillah. Boleh faham kan? Kita tak guna ilmu kita kepada benda-benda yang lara. Yang kedua Nabi sebut tentang jasad. Ni tubuh badan kita ni. Tubuh badan kita ini kita guna untuk meninggikan syiar Islam. Macam ada anak taniah anak-anak semua dah syabas. Kita gunakan tenaga kita, pemikiran kita untuk program tarbiyah. Ini suatu anugerah Allah Ta'ala kepada kita ni. Terima kasih datang kepada anak semua dah. Mungkin rakan-rakan kita lain masa ni duk tidur tak apa ni kan, duk tidur apa, duk tengok TV ke, duk main telefon kan. Tapi kita alhamdulillah kan, kita gunakan tenaga kita untuk mencari ilmu, untuk dididik, untuk diterapiah oleh program hari ni, 2-3 hari ni. Siapa-siapa bila daripada sekarang, daripada anak-anak balik, sapalah kepada kullu nafsin za'iqatul maut. Siapalah kita dijemput oleh Allah Ta'ala, kita gunakan jasad kita ni untuk meninggikan agama Allah Ta'ala. Di situ. Yang ketiga ilmu. Lah ni anak-anak dah ada ilmu ni, dah ada SMU. Dia ada yang SPM, SMU. SMU terlepas belum keluar lagi, yang SPM belum keluar lagi, yang kata 6 SPM belum keluar lagi. Maknanya kita sudah belajar. Jadi ilmu kita telah ada dah. Didedah kita tetap 4 didedah dengan subjek-subjek hampir 20 lebih subjek Arab agama. Tafsir hadis apa ni kita ngapa hadis fiqh dan tauhid dah, dekat SPM, dekat STAM. Jadi ilmu dah banyak. Lagu mana anak-anak nasabah ilmu dalam zaman media sosial sekarang ini. Jadi kemarin Ustaz sempat dengar Ustaz Zulkarnain, Batu Ustaz Izzak nama, cara berdakwah dalam media sosial dah. Ilmu-ilmu yang diajar oleh guru kita tu kita share. Bagus kan? Kita share ilmu-ilmu tersebut. Supaya orang lain boleh belajar. Zaman sekarang ni sama ada Facebook, aplikasi WhatsApp, Instagram, macam-macam. Anak-anak semua lebih arif. Tinggal lagi macam mana nak kreatif. Nak kreatif benda itu supaya dia menarik. Jadi ilmu ni lepas pada ni anak-anak semua belajar sampai peringkat universiti lah, sarjana muda. Masa tu baliu ani walau ayah, macam Ustaz Zul sebut kemarin tak? Ada sahabat anak-anak tanya kan. Jadi tak semestinya kita kena penuh dulu macam bekas gelas kan. Kita masukkan air dalam tu, tak mesti penuh barulah kita nak minum dan sebagainya. Tak. Dan sebab ilmu ni
Jangan tunggu penuh, nanti ada PhD baru nak menyampaikan, tak boleh. Mereka adik sekarang ni, mereka anak-anak sekarang ni lagi dilatih untuk bercakap, bercakap, dibuat rakaman ke apa. Sekarang ni kita latih. Maknanya jangan tunggu umur 20-30 baru nak start. Sekarang ni insyaAllah adik-adik semua orang yang terbaik sudah dimulai sekarang ni. Kita nak latih menjadi pendakwah da'i pada masa hadapan, bermula daripada sekarang. Ada ilmu-ilmu yang kita ada, ilmu di peringkat sekolah, ilmu di peringkat universiti. Lepas tu anak-anak yang kesempatan ambil master. Zaman sekarang ni kena peringkat master dah, atau anak pun nak sambung PhD pula. Zaman lalu ni orang tengok, nak cakap Islam ni ada apa dia, kalau ada doktor depan ke, Dr. Awatif, Dr. Nadirah, siapa lagi? Tak ada nama dah. Dr. Noro Yusrina. Ada lagi? Mana lagi nama? Tak ada nama ni. Dr. Umi Ustaz. Dr. Umi, Umi Solihah. Mana lagi? Nah. Jadi apabila ada depan tu doktor di masyarakat, Dr. Hafizah. Macam Dr. Hafizah Musa kan? Dr. Hafizah Musa. Dr. Syarifah Hayati, contoh pendakwah yang ada doktor dah. Apa lagi? Siapa lagi? Siapa doktor Dr. Siti Ruzana, Tubik, open left. Okey dah, ilmu kita manfaatkan ilmu kepada benda yang baik. Dr. Dini Sofia. Yang lainnya Anmalihi, harta benda. Ini mereka mungkin kita nilainya tak terlibat dengan, tapi kita sudah ada dah anak-anak usah lagi, anak-anak kena menabung lah. Daripada sekarang ni anak-anak kena menabung, menjimat cepat untuk masa depan ya. Macam lah ni pandemik COVID, insyaAllah dah 1 bulan ni lockdown ataupun PKP penuh. PKP penuh maknanya dah masa 2 minggu semua orang tak boleh keluar kecuali beda-beda yang frontliner saja kan. Jadi pada masa itulah mencabar kalau ayah-ayah kita yang kerja sendiri, kerja swasta, inilah masa mencabar. Ustaz minta semua bersabarlah dah. Minta bersabar. Ayah-ayah kita yang kerja sendiri, yang cari rezeki kain pagi makan pagi, bersabarlah, insya-Allah Allah Taala akan ganti yang lain dan masa depan untuk mengelak daripada merebaknya COVID-19 ni. Kalau kemarin dalam 8,000 membimbing kita kan, 8,000 lebih di Kelantan pun banyak 700-800. Ini membimbing kita anak-anak semua, mudah-mudahan kita sentiasa berdoa lah supaya Allah Taala angkat COVID ni. Segi harta benda tu okey, kita kena cari yang halal. Macam tak terlibat dengan rasuah, tak terlibat dengan penipuan. Macam lah ni lah, melalui beli atas talian dah, orang bayar tapi barang tak sampai, barang cacat dan sebagainya dah. Kita kena jaga semua benda-benda yang boleh mendatangkan hasil kepada kita. Okey. Pak karo dah. Umur, tubuh badan kita, ilmu dan harta. Okey. Seterusnya Ustaz ingin menyebut kepada anak sekalian, masa ada 15 minit lagi. Satu lagi ilmu nak kongsi dengan anak-anak semua. Nabi memberi peringatan kepada kita. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah, inna awwala ma yuhasabu al-'abdu yaumil qiyamah min amalihi salatuhu, fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Hadis itu panjang, atau kama qala Rasulullah. Nabi sebut sesungguhnya benda yang pertama akan dihisap hari akhirat nanti, iaitu solat.
Amalan pertama yang dihitung akhirat nanti solat. Sebab tu dalam Islam ni solat tu imaduddin. Semaya itu adalah tiang agama. Bagi mereka yang tak semaya, mereka yang meruntuhkan agama, ibarat gitulah. Sebab itulah power solat tu, as-solatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mampu mencegah kemungkaran dan benda-benda yang keburukan, fahsyat. Itulah betul-betul powernya solat. Jadi mengapa kita tengok masyarakat kita sekarang ini ramai orang solat? Tak. Kalau di masjid sekarang ni tak boleh sembahyang lah. Sekarang ni ditutup semua. Melainkan beberapa orang saja boleh solat. Tapi sejauh mana kualiti solat? Ini muhasabah kepada ustaz sendiri, kepada anak sekalian. Sejauh mana kualiti solat? Sebab itulah para sahabat dulu kan, masa solat tu hatta anak panah satu sahabat, seorang sahabat Ustaz, terlupa nama, anak panah orang bunuh dia, tak terasa anak panah tu masuk dalam tubuh dia. Dia betul-betul interaksi, komunikasi dengan Allah SWT. Jadi Ustaz nasihat pada diri Ustaz sendiri, pada anak semua, kita betul-betul jaga solat kita, walaupun kita berada di mana-mana. Ini perkara penting, kena jaga solat. Jangan abaikan solat. Dan solat yang berkualiti itu bermula pada awal lagi, bermula daripada dari segi kebersihan. Taharah tu anak-anak kena ambil tahu dah. Kalau boleh badati susung program untuk taharah supaya semua anak-anak di Al-Banat kita faham betul-betul. Khususnya nak bersuci, bersuci daripada haid dan seumpamanya. Bagaimana tak? Kalau kita belajar kitab-kitab fiqh, kitab apa namanya musalli, bermula pada kita hadah besar lagi. Situ lagi kita kena betul-betul merata niat. Yang kedua, meratakan seluruh air ke tubuh kita. Yang ketiga, pertama niat. Yang kedua, kita kena buang benda-benda yang menghalalkan air. Yang ketiga, kita kena meratakan seluruh air ke badan kita. Dia tak semestinya guna banyak, macam kita dengan kemping air Kelantan dulu masa PAB Michael Sekolah dulu. Untuk akad besar ni tak mesti guna air banyak, cuma teknikal tu. Cuma yang pentingnya gosok sampai kepada seluruh badan supaya air mengalir, air mutlak. Yang keduanya yang ini apa namanya usahalah kita lebih arif. Dan akhir sekali kita mesti duduk. Itu wajib kena duduk. Kita mesti sampaikan air di mana-mana yang dicelah-celah dan tempat sukan dan sebagainya. Itu bermula pada taharah. Dah. Yang keduanya lepas tu wudu. Wudu kena sepenuh molek. Wudu yang ruku-ruku kena sepenuh molek. Sebab itulah Nabi kita pun disunatkan kita kena gosok dan sebagainya. Khususnya tempat-tempat yang sukar, di celah-celah tangan. Ini celah tangan. Di permukaan rambut dagu, di kaki. Kena tempat yang sukar itulah boleh pahala yang banyak. Kita kena ambil betul-betul. Lepas tu bab solat pula anak-anak semua dia dedahkan, semuanya jangan mana praktikal kita dari segi rukun. Rukun 13 rukun yang wajib. Dan pada maksudlah ulama-ulama menyebut untuk kita khusyuk dan solat ini kita perlu memahami apa yang kita sebut masa solat. Maknanya solat itulah kena jaga baik-baik supaya akhirat nanti dibuka amalan solat kita, alhamdulillah bebas kita. Dan ilmu-ilmu ini anak-anak semua kena ajar pula kepada adik-adik di rumah, kepada rakan-rakan, kepada jiran-jiran. Lepas pada pandemik ni kita majlis ilmu ni biar ada di dekat rumah kita, sekitar rumah kita. Latih situ lagi.
anak-anak kena jadi pendakwah masa sekarang ni lagi. Pendakwah dalam media yang kecil lepas pandemik ni boleh teruskan. Lalu ni pun boleh berdakwah cara yang di alam maya ni lah. Okey, itu ada hadis lain lagi Nabi sebut Allah Ta'ala angkat darajat dan memberi pahala yang banyak kepada pertamanya orang yang meratakan wuduk di tempat-tempat yang sukar. Jadi kita jaga molek ambil asmaya tu. Tak semestinya kadang-kadang orang Melayu kita ni basuh semaya. Basuh anggota, bukan ambil wuduk. Sebab itulah kita negeri Arab dengan sebotol 500 ml tu pun boleh siap dah ambil semaya. Tambah-tambah pengalaman lagi tempat orang ramai kan anak sekalian. Tempat ramai di Masjidil Haram dah dulu dan ramai, situlah airnya kurang, kita kena pandang. Air sedikit tapi wuduk yang kualiti. Merata air di tempat-tempat yang sukar. Yang keduanya kita dan di kadang biasa banyak pergi masjid. Ini untuk orang yang lelaki lah. Yang ketiganya tunggu solat antara solat. Kita ingat semaya, kita ingat semua waktu solat ke solat tu. Itu anugerah Allah Ta'ala bagi pahala yang banyak kepada 3 golongan ini. Di zaman pandemik ni kita boleh laksanakan solat di rumah masing-masing. Ada 9 minit lagi. Yang ketiga, hadis yang ketiga Ustaz ingin sebut penting sangatlah. Nabi sebut kita kata ni khamsan qabla khamsi. Ustaz ringkaskan. Nabi sebut kejarlah 5 perkara sementara sebelum hari 5 perkara ni. Yang pertama, sihataka. Sihataka qabla saqamika. Masa kita sihat sebelum waktu sakit. Ni masa anak-anak ni lah, anak-anak yang remaja ni sihat, tenaga yang banyak. Gunakan masa yang sepenuhnya semaksimal mungkin untuk beribadah, untuk mencari ilmu, buat benda baik. Siapa tahap kami ni, guru-guru ni, anak-anak sekalian, dia umur 50 ke atas, dah. Mai penyakit 3 serangkai. Tahu 3 serangkai? Siapa tahu? Penyakit 3 serangkai, sebut sikit. Sakit jantung. Kencing mani. Okey. Darah tinggi. Kolesterol. Bagus betul. Terima kasih. 3 serangkai ni. Apabila 5 siri. Kalau kata Mercedes 5S ni mahal harga ni. Dia ada apa nama ni, kencing mani. Kencing mani ni bahasa Kelantan lah. Bahasa mungkin bahasa kesehatannya pankreas. Pankreas tu telah rusak. Darah tinggi, tekanan darah tu tinggi, darah pekat dan sebagainya. 3 ke jantung. 3 perkara ni tak dapat dia dah. Inilah proses kemanusiaan dah. Aku pun banyak sebut kita daripada kanak-kanak, remaja, jadi orang tua semula, jadi nyayuk. Sebab itulah anak-anak yang solehah ni dia kena jaga ayah dan mak baik-baik. Apabila anak-anak, apabila ayah-ayah orang tua kita sudah tua, sama ada seorang ataupun 2 orang. Ini boleh rujuk dalam surah Al-Isra lah. Surah Al-Isra tanggungjawab anak-anak kepada ibu bapa. Kita tak say apa-apa, hantar anak ayah-ayah kita ni di rumah orang tua dah. Kita belajar sekolah agama kan, tapi mereka ayah dah dewasa, mak telah nyayuk, ayah nyayuk, kita hantar di sekolah tempat atas di rumah orang tua. Tak say cannot go dah, itu bukan cara Islam dah. Pakar-pakar tu. Masa sihat anak-anak sekalian, dia mari sakit, nak mari sekolah pun tak boleh. Macam ni, beringat ni COVID-19 ni, dah. Pakar beringat. Kalau kita dia kena COVID-19 ni, ada yang belum buat kepada maut. Dah itu jaga, berdoa, sentiasa berdoa, jaga SOP, ni jaga kebersihan, pakai mask, basuh tangan, penjarakan. Itulah kajian sekarang dah. Apa nama? Macam langkah-langkah
tapi nampak tidak berubah, terpaksa kena total lockdown. Pertama Syabab Bakar dulu ni. Masa muda ni, masa muda Syabab Bakar qabla haramika. Masa remaja kita ni, sebelum hari tua. Dia umur 50 naik 50. Kami panikia yang dah 50 naik 50 nak bersara dah. Masa kita syabab. Fatayat dah. Kedua sihat, masa sihat. Ketiga masa rinak, masa kita ada kewangan ada masa kewangan boleh bagi bantuan derma dan sebagainya. Tak boleh jadi kaya kan. Yang keempat faragha. Masa kita ada masa kosong. Masa kosong syughlik qabla syughlik. Masa kita ada peluang sebelum mai waktu sibuk. Masa ni lah masa ni lah nak belajar, nak baca, nak ngapa-ngapa masa duduk rumah cuti sekolah dah. Banyak tumpukan kepada ilmu sebelum marinya waktu sibuk. Akhir sekali hayataka qabla maut. Masa kita hidup sebelum mati. Itulah pesan kepada kami sendiri pun. Guru-guru kita beringat 5 perkara ni. Macam kami ni sudah hilang dah. Pemuda dah hilang dah. Sihat pun ada yang hilang dah. Kekayaan tu adalah sikit-sikit rezeki Masa kosong banyak hilang lah ni, ada anak cucu lah, nak pergi masjid tak boleh Yang ada lagi hidup. Kami guru-guru yang ada lagi hidup. Hidup biasa meninggal. Partner. Yang lain tu banyak hilang ada 4 ataupun hilang 3. Ada orang hilang 3, ada orang hilang 4. Kalau arwah guru-guru kita ada hilang 5 yang dah meninggal dunia kan. Banyak ustazah kita telah meninggal dunia, hilang dah. Tinggal laginya 3 perkara Nabi sebut tu, anak yang soleh, ilmu bermanfaat dan wakaf atau wakaf. Apa nama ni, akhir sekali kesimpulannya akhir sekali dalam doa Nabi ajar kepada kita semua, doa pagi, doa petang kita baca dalam surah tu. Pemimpin tidak boleh ada 8 sifat ni Pemimpin, kita sebagai pemimpin badati tidak boleh ada 8 sikap ini iaitu Nabi berdoa. Dan Ustaz pun pernah dengar kuliah daripada almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz, mantan Menteri Besar kita, orang yang murabbi ummah. Dia pernah bagi kuliah suatu ketika dan Ustaz ambil pegang hingga sekarang ni, dan kita pun ada dalam surat iaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Pertamanya minta jauh daripada hammi, sedih. Hammi ni sedih ni yang belum berlaku. Hammi ni kita mai rusing yang belum berlaku. Contohnya lagu mana ni pandemik 19 ni, lagu mana mari penyakit Covid ke, lagu mana nak menghadapi kelas ke dalam PDP ni. Minal hammi, jauh daripada hammi, duka cita. Sedih dan wal hazn, duka cita. Dan sedih sama kan, ingat benda lalu tak boleh. Pertama, jauh daripada hammi, tak boleh rasa sedih. Kedua, pemimpin juga berlindung daripada al-ajzi, lemah. Tak kuat, tak ada semangat. Kena ada semangat Wal kasal, malas. Kita sebagai pemimpin tak boleh ada malas. Kena jadi orang rajin. Rajin baca buku, rajin mentelaah, rajin tolong cikgu, rajin tolong ibu bapa, rajin ringan tangan. Wa'udzubika minal jubni, jauh daripada pengecut. Jauh jadi orang naku. Kena jadi orang berani. Macam Palestin, Muslimat Palestin Kita tengok dalam media sosial tu bagaimana Muslimat Palestin pemudi dia memang hebat nak lawan Israel. Kita ni suatu akan datang mungkin keamanan ni mungkin mari sama akan datang, wallahu alam. Jadi kita kena bersedia nak jadi orang yang berani. Negara-negara kita ni nak turun tanah bertakut malah ada ke ayah segan benda dalam kereta bertakut nak turun rumah.
Macam mana nak lawan musuh. Nah, kena jadi orang berani. Wal bukhli, bakhil, kedekut. Pendakwah ni tak boleh jadi kedekut. Kena lah ni kena. Nak kena korbankan apa nama ni jiwa raga. Wang ringgit terpaksa kan habis. Biasa pendakwah pejuang-pejuang Islam ni mesti kena banyak korbankan masa tenaga. Macam salah kita agak. Yang terbaru ni kalau adik tengok dah hebat Abid Liu kau tengok dalam Facebook dan sebagainya Abid Liu sekarang ni pergi ke sana Palestin. Hebat lah, pendakwah yang hebat, orang yang dia Allah Ta'ala bagi anugerah kepada dia asal bukan Islam, masuk Islam tak, keluarga bukan Islam tapi dia Islam. Sekarang ini dia pendakwah, dia pun jutawan tanah yang banyak sama ada orang derma kepada dia dan dia korban jiwa dan tenaga untuk fisabilillah. Kita ingat lah ni kita kena korbankan tenaga kita lah, tenaga lah. Lah ni kau cerita untuk Islam dah. Yang ke-7 ghalabatad daini wa a'udzubika min ghalabatad daini, bebanan hutang. Anak-anak semua jangan hutang dah. Jangan banyak hutang ayah remok minta lah kan. Kalau kita tengok data sekarang ni ramai muflis, anak-anak muda ni muflis sebab dia guna apa nama ni kredit kad hutang tapi tak bayar Lah sekali jadi muflis. Banyak orang-orang Melayu kita, pemuda-pemudi Melayu kita yang muflis kerana boros berbelanja Okey. Waqahri rijal, lebih tak jauh daripada ditindas oleh orang lain. 8 perkara ni. Ingat 8 perkara ni tidak boleh ada pada seorang pemimpin, khususnya kita padati pemimpin. Kita tidak boleh rasa sedih, tidak boleh rasa duka cita, tidak boleh rasa sifat lemah, tidak boleh jadi malas, tidak boleh jadi pengecut, tidak boleh jadi bakhil, tidak boleh jadi beban hutang dan ditindas oleh orang lain. Ini doa-doa pagi dan petang Nabi pun suruh kita amalkan. Doa maksurah, jadi maksur itu yang perlu diamalkan pagi dan petang. 11-2 minit dah. Okey. Akhir sekali lah. Akhir sekali ini pesanan daripada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu untuk anak-anak belajar dia dah. Ada banyak, ada 10. Saya ambil sedikit masa. Pertama, ikhlas. Ikhlas niat anak-anak semua belajar ikhlas. Boleh tulis dah. Kedua, meninggalkan kemungkaran. Jadi kemungkaran yang terkait di hujung jari hujung jari boleh petek ke apa nak, yang baik ataupun yang tidak baik. Jadi dengan kita keimanan yang teguh, mari yang tidak baik. Kita nak tengok YouTube baik kan, mari gambar tak baik kan. Di situlah peranannya yang akidah penting yang buat benda yang tak baik. Yang ketiganya, catat ilmu yang dipelajari jangan lupa banyak kita kena banyak membaca, jangan baca WhatsApp WhatsApp tu dia tidak berautoriti mana kita kena banyak membaca buku-buku tarbiyah, buku-buku perjuangan Islam banyak baca buku. Pada tahap anak-anak sekarang ni gunakan masa untuk membaca bersabar dengan bimbingan guru. Cikgu ajar benda yang payah pun kena sabar lah. Ilmu ni kadang-kadang payah, ada yang mudah kan. Matematik tambah tu agak payah. Nahwu sorof kan. Kena sabar lah. Yang kelimanya apa nama ni, pengurusan masa yang cekap. Ini penting masa ni. Zaman sekarang ni kita leka dengan gadget. Jadi situlah anak pesan kepada anak semua. Kita nak baca WhatsApp dulu ke baca Quran dulu? Termasuk anak-anak orang tua serupa lah ni tak kira budak, tak kira pelajar, tak kira orang tua. Telefon duk tangan kan? 24 jam duk telefon tangan. Baca Quran pun tak ada, zikir pun tak ada. Kan? Duk main telefon baca WhatsApp, nulis WhatsApp. Ini masalah sekarang. Jaga molek lah, bagi masa. Untuk pelajar cemerlang,
Kena bagi masa dengan baik. Kita nak badati kita ni cemerlang. Cemerlang dari segi aktiviti kita dan cemerlang dari segi akademik, cemerlang dari saksiah. Kita nak dua-dua. InsyaAllah kita bantu agama Allah, Allah bantu kita. Walaupun kita sibuk dengan aktiviti kita, kita dibantu oleh Allah untuk memudahkan belajar. Kadang-kadang ada juga ibu bapa kita berpihak. Dia tak benarkan anak-anak ikut program macam ni. Dia tak rasa nampak rugi masa, tak cakap buku. Sebenarnya ni belajar juga ni. Belajar juga ni. Dengan Ustaz Wayak ni, ilmu-ilmu ni akan digunakan masa anak-anak nak menjawab PSA nanti. Boleh ambil poin-poin. Itu sistem pembelajaran yang terbuka dah. Masa terpenting Yang keenam, menikmati ilmu yang diajar. Seronoknya ilmu, dapat ilmu. Seronoknya. Pagi-pagi itu lalu Ustaz Badrul Syam ada live tafsir anak-anak yang tak tenang mata 5 tak 4 boleh ikut dah. Yang keseterusnya mendekati orang yang berilmu. Kita kena berkawan dengan orang berilmu berkawan dengan ustaz-ustazah kita, guru kita, tanya maklumat, jangan berkawan orang yang tidak ada ilmu. Menghormati pendapat-pendapat. Kita dah belajar kau tinggi banyak pendapat-pendapat, kita menghormati pendapat orang lain. Banyak benda-benda yang boleh disepakati dan sikit sangat ya benda yang bercanggah. Kadang-kadang ada berlaku dalam masyarakat kita sekarang ini, tuduh-menuduh. Ada kumpulan ni, contohnya kumpulan yang ortodok ni tuduh kumpulan yang contohnya orang yang ngaji di pondok tradisional, menyatakan orang ngaji melalui sistem sekolah gini tak ada ilmu. Patutnya kita kongsi bersama kongsi bersama untuk tujuannya adalah mardatillah, untuk masuk syurga. Semua kita ni adalah matlamat untuk masuk syurga Allah SWT. Yang seterusnya kita kena hormati guru. Kena hormati guru kita. Hatta nak anak sekalian. Imam Syafi'i sebut ni, hatta pada tempat duduk cikgu kursi cikgu di kelas anak-anak sebenarnya tak boleh duduk kursi tu dah. Kursi cikgu depan tu, anak-anak semua boleh-boleh tak boleh duduk kursi tu. Ayatnya hormat, barakah kepada guru. Itulah nasihat Ustaz hari ni, masa telah habis. Apanya yang daripada syarah Ustaz sekejap tadi, kongsi ilmu lah. Mudah-mudahan Ustaz harapnya anak-anak semua gembira, bergembira menjadi anggota oleh Tuan Badati. Rasa syukur dan gembira. Sebenarnya kerana banyak boleh mendidik kita menjadi insan yang kamil, pelajar yang kamil dari segi akidahnya, dari segi pergaulan, dari segi percakapan, diajar semua. Dan kita nak jaga yang 2,000 orang lagi tu. Anak 140 orang nak menjaga 1,800 orang lagi tu, supaya semua anak-anak di MMP ni ditarbiah. Nak macam kita semua menjadi orang kata apa dia? Cidik pangat juruh. Pangat juruh. Cidik boleh tupek. Ngaji cidik. Pangat juruh. Orang boleh tupek. Kita nak tak? Pangat juruh. Ngaji cidik. Orang boleh tupek. Nak gitu tak? Itu cabaran-cabaran kita dalam mendidik, mentarbiah anak-anak kita selama 2,100 orang itu. Itu peranan guru kita semualah, bukan guru dakwah saja. Semua guru terlibat dalam membentuk anak-anak. Kami guru-guru ingin melihat anak-anak semua menjadi seorang pelajar yang cemerlang dari segi akhirat, cemerlang dari akhlak, cemerlang dari segi akademik, menjadi orang yang berguna
pada masa sekadar pada masa depan insya-Allah. Dan melalui tarbiyah ini jangan usilah ya Allah Taala bantu kita dah. Kita terlibat dengan program tarbiyah ini insya-Allah Allah Taala bantu. Jadi mudah belajar. Jadi cikgu-cikgu pun rapat dengan kita insya-Allah. Insya-Allah. Dah. Dan yang pentingnya ilmu yang boleh dia panggil skill, kemahiran yang tidak ada dalam kelas. Lah ni untuk anak-anak sekian, zaman sekarang ini kita zaman mencabar, kita bersaing. Dalam proses temuduga, panel temuduga akan tengok kebolehan anak-anak, kebolehan bercakap dalam bahasa Arab, bercakap dalam bahasa Inggeris, dapat mengeluarkan hujah-hujah yang bernas. Kalau kita tak terlibat dengan program tarbiyah macam ni, bagaimana kita nak asah bakat, nak asah pemikiran kita? Bagaimana kita nak bercakap depan orang? Melalui program tarbiyah ginilah. Secara tidak langsungnya melatih anak-anak yang panggil skill, kemahiran yang lebih daripada biasa. Jadi skill-skill inilah yang amat berguna pada anak-anak pada masa hadapan insya-Allah. Jadi itulah sikit sebanyak ucapan ustaznya, mudah-mudahan yang beri manfaat kepada kita semua lah. Yang baiknya semuanya daripada Allah SWT, yang lemah itu adalah daripada diri ustaz sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa bistaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada semua sekali. Antunna adalah orang yang hebat insya-Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah Ustaz. Syukran jazilan diucapkan kepada Tuan Mudir atas ucapan serta perasmian penutup sebentar tadi. Dengan berakhirnya ucapan Mudir sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada pagi ini. Diharapkan semua peserta dapat mengambil input-input penting dan mengamalkannya di dalam kehidupan seharian. InsyaAllah kita boleh tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Aisyah sekejap lah. Sekejap. Ustaz terlupa nak tutup program. Okeylah, kita sama-sama tutup program kita dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Sayyidil Ma'tubah. Siru ala barakatillah wallahu alam. Okey, teruskan. InsyaAllah kita boleh tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As.